Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk yang hari yang ketiganya kita bersama-sama lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, yang kita nak membicarakan, nak berkongsi pengalaman, nak berkongsi maklumat atas tajuk iaitu kekeliruan halal dan juga haram. InsyaAllah, Alhamdulillah, dengan usaha dan juga kesusahan, kepayahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian di luar sana yang duduk, yang mendengar, yang melihat, rancangan kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah orang yang terlibat, sama ada yang selangsung ataupun yang tidak langsung, untuk nak mewar-warkan rancangan yang amat-amat mulia, yang amat-amat baik ini. Baik. Jadi kalau kata kita nak membincangkan soal kata halal ataupun haram ini, termasuklah saya juga nak tanyakan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, dah minum ke belum di pagi-pagi ini? Kalau dah makan, dah minum, kena jugalah tanya. Kalau kita bersama dengan keluarga kita, kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, cuba sampaikanlah apa yang kita duk makan ini. Sebab kita nak menyampaikan, tak semestinya kita duduk dalam TV, kita tak semestinya kita duduk dalam radio sebagainya, tak semestinya kita duduk di surau. Nak menyampaikan, boleh nak menyampaikan dakwah. Ya? Dan juga sama-samalah kita menghebahkan, menyampaikan utusan-utusan kalimah Allah supaya kita mencapai mardatillah. Baik, bila kita nak membicarakan bab makan ini, seharusnya jugalah kita hendaklah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat banyak hadis-hadis yang membicarakan bagaimana Rasulullah makan, yang mana kita hendaklah berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau nak berhenti sebelum kenyang ni, nak mengukur kenyang tu bagaimana? Ada orang kata kalau kenyang tu dia sendawa. Oh, begitu. Ya, ada orang yang makan dia 4 pinggan pun tak sendawa-sendawa lagi. Sebab itulah soal kata bab makan ini, kita haruslah berjaga-jaga. Kalau lebih makan, apa jua pun lah. Ada yang kata kalau makan makanan yang berperisa contohnya, yang kata fast food, boleh mendatangkan kemudaratan. Sebenarnya apa jua yang kita lebih makan, memang mendatangkan kemudaratan. Kalau kata gula lebih pun, banyak makan gula, mudarat juga. Isunya jangan berlebih-lebihan, bersederhanalah apa jua perbuatan yang kita buat. Sebab itulah yang pernah disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa bala yang pertama-tama sekali yang akan menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kekenyangan perut. Bila kenyang perutnya, maka akan lemahlah hatinya. Bila lemah hatinya, maka bermaharajalah syahwatnya. Ini yang cukup kita risaukan. Sebab itulah kalau bab makan ini, cuba kita duk bandingkan. Ya. Kalaulah kita lihat makanan yang dimakan oleh orang Yahudi, laknatullah ini. Orang Yahudi, hanya ada 16 ataupun 17 juta saja orang Yahudi yang ada dalam dunia ni. Bagaimana orang Yahudi ini boleh mengawal dunia? So kata teknologinya, kewangannya, ekonominya ataupun yang pelbagainya. Di antara kajian yang pernah dibuat, dia mengatakan bahawa orang Yahudi ini dia cukup jaga bab makan. Orang Yahudi juga tak makan babi dan juga tak minum arak. Dan juga orang Yahudi memang dia tidak akan makan daging dengan susu sekaligus. Termasuk juga orang Yahudi ini, dia tidak makan offal, organ-organ dalaman ini. Hati, pedal, ya, limpa ataupun sebagainya. Ya. Tapi kalau mengikut hukum syarak, asalkan halal tak menjadi masalah. Sebab itulah kita ni asalkan halal semuanya bedal. Ya, sup perut, sup tulang, sup ekor, sup gearbox. Siap sedup lagi tu. Siap ambil sudu korek lagi dalam sum-sum. Termasuk juga sup torpedo pun. Apakah sup torpedo? Itu kena tanyalah kaum Adam yang
di luar sana. Yang mana tempat-tempat ini banyaknya kuman, banyaknya toksik yang boleh mendatangkan kemudaratan ke atas manusia. Maka sebab itulah kita tak sampai umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada yang dah kena sakit, yang berangkai-rangkai ada, yang berjalan mengheret kaki pun ada ataupun sebagainya. Puncanya kerana bab makan. Bila dah makan banyak, maka minum pun banyak. Bila minum banyak, maka sebagaimana yang telah dipesankan oleh Rasulullah, bahawa dia akan menyebabkan kita berehat banyak. Bila berehat banyak, tidur banyak. Bila tidur banyak, ibadat tak ada. Ini yang kata bahawa makanan itu akan memberi kesan kepada minda kita. Sebab tu orang yang hufaz, orang yang hafiz, dia cukup jaga bab makan ini. Termasuk juga yang disebut soal kata, kalau orang orang putih dia tak makan kepak ayam ni. Sebab dia beranggapan kalau ayam dia gatal, dia akan menggaru menggunakan kepak dia. Jadi kalau dia menggaru menggunakan kepak dia, bermakna tempat itu banyaknya kuman. Kita pula berebut-rebut nak makan di situ. Bukan soal kata bab haram, tidak. Bagaimana konsep halalan thayyibat ni diambil kira bab-bab. Termasuk juga soal kata bab kebersihan tadi. Kalau kita nak masak ataupun sebagainya. Sebab apa yang kita makan ini, perut kita tu punca segala penyakit. Sebab itulah kesihatan itu sebagai mahkota yang berada di atas kepala orang yang sihat. Kalau kita sihat, memang kita tak dapat nikmat sakit. Kalau sakit dulu, barulah kita dapat nikmat sihat itu. Sebab itulah kena betul-betul jaga apa yang kita makan inilah. Ya. Juga termasuk juga bahan-bahan yang lain. Semalam saya juga pernah juga ditanya, dan juga sebab apabila suatu akhbar yang membicarakan muka depannya dia katakan bahawa uri ataupun plasenta kambing bibiri ini yang membawa kepada kemudaratan. Maka ada juga ramai juga yang emailkan kepada saya dan juga bertanyakan kepada saya, apa hukumnya Ustaz, dia kata. Sebab itulah sering kali saya sebutkan bahawa bukan setakat plasenta ini dia syubhah, kerana isunya walaupun diambil daripada sumber haiwan yang halal, tapi dia sembelih ke tidak, dan juga dia boleh mendatangkan kemudaratan. Apa jua yang boleh menyebabkan kemudaratan, Allah hukumnya tetap haram. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan ini. Sebab itulah kita kena jaga betul. Ya, selain daripada hukum halal haram, dia boleh mendatangkan kemudaratan. Baik. Kita ada pemanggil kah? Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zain pada Ustaz. Ya, Tuan Haji. Ya, soalan saya keliru halal dan haram Ustaz. Ya. Kemudian satu kawan tu dia suruh cari tupai. Tupai, okey. Untuk tembak tupai dia duduk di bukit lah. Duduk buru tupai untuk buat ubat penat. Okey. Kemudian saya kata, adakah boleh makan halal dan haram? Kemudian dia kata, tak apalah. Dia tembak ambil balik. Kemudian masalah saya tembak. Bila tembak, dia kata mati tupai tu. Tak boleh sembelih. Jika sembelih sekalipun, jika kata benda yang ragu-ragu tu, kita kata, matuklah haram juga. Kemudian dia kata, tak apa, saya ambil balik lah. Itu saya nak tanya Ustaz. Tupai, tembak dan tak sembelih balik. Dia nak buat ubat tu, soalan saya. Okey. Adakah halal atau haram? Okey, baik. Sana. Okey, terima kasih Tuan Haji. Ada 2-3 soalan tentang yang pertama, yang dulu, adakah tupai itu haiwan yang halal ke haiwan yang haram? Dalam kitab-kitab fiqh yang diperbahaskan oleh para ulama ni, ada yang jelas halal dia, ada yang jelas haram dia. Sebagaimana sabda Rasulullah, innal halalu bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan juga yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, di antara yang halal juga yang haram ini ada yang disebut sebagai umur mustabihat, perkara-perkara yang syubah, termasuk yang kata kes tupai ni. Tupai memang tidak ada nas yang jelas yang mengharamkan dia, dan juga tidak ada nas yang jelas yang menghalalkan dia. Maka dalam kes-kes yang sebegini, pelbagai kaedah yang perlu kita lihat. Adakah tupai ini mempunyai ciri-ciri yang haram? Sebab kita mesti berpegang kepada kawaid fiqhiyah dia.
al-aslu fi asya al-ibahah. Asal suatu perkara itulah diharuskan, melainkan ada nas yang betul-betul mengharamkan dia. Jadi kalau kata tupai itu ada ciri-ciri haiwan yang haram. Adakah dia sebagai yang makan haiwan yang lain sebagai pemangsa? Tidak. Adakah ianya makan menyambar? Tidak. Dia hanya makan buah-buahan ataupun sebagainya. Sebab itulah di antara ciri-ciri orang yang nak memburu, dia kata bahawa kita perlu lihat haiwan itu makan buah. Contohnya tupai yang makan buah ataupun beruk yang makan buah. Kalau tupai itu makan ataupun beruk itu makan, maka kita boleh makan. Kalau tupai itu makan, dia buang, ataupun beruk itu makan, dia buang, bermakna buah itulah buah yang beracun. Jadi jangan pula kita yang kata buah tu dia buang, kita pula makan. Ini di antara kriterianya. Jadi oleh kerana itulah, maka difatwakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, maka tupai itu diharuskan makan. Boleh makan. Mana haiwan yang boleh makan. Sebab itulah kita lihat orang yang masuk hutan sebagainya, ya, kalau saya juga pernah juga dimaklumkan oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya dia kata dia kena buat begitu, ya. Jadi kalau kata kes-kes yang sebegini, maka hukumlah diharuskan makan, ya, tupai. Tupai-tupai lain, kena bezakan tupai dengan tupai-tupai. Ya. Sebab tu orang kata bahawa kalau nak makan, carilah yang ditebuk tupai. Ke apa? Itu kena pentafsiran yang berbeza-beza. Baik, itu yang pertama. Soalnya yang kedua, bab memburu. Ya. Kalau bab memburu ni, haiwan yang halal, tak kiralah kita memburu haiwan ayam hutan ke ataupun kancil ke atau haiwan-haiwan yang lain yang kita memburu, yang pertama dia kena syaratkan. Sebab syarat pemburuan yang pertama, orang yang memburu itu hendaklah orang Islam lah. Memang pun sebagaimana yang disebutkan Tuan Haji, dia adalah orang yang Islam. Yang kedua, dia menggunakan alat yang memang yang tajam. Kalau kata senapang ke ataupun pistol ke ataupun panah. Dan juga yang ketiga, mesti ada tempat yang kena ke atas haiwan tersebut. Contohnya, kalau kita nak memburu tupai tadi, ataupun kita nak memburu ayam hutan, mesti ada tempat luka. Kalau kata kita, contohnya ayam yang kita tembak, ayam tu jatuh, kita pergi cek, tidak ada tempat yang kena tembak, maka haram. Tak boleh. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Sebabnya, mungkin ayam tu jatuh kerana sakit jantung, kena tembak tadi. Bagaimana tak kena pada lukanya itu, maka itu tak boleh. Sebab itulah kalau kita panah, kalau kena tepi pun tak boleh. Dia kena mesti di hujungnya itu. Jadi kena pastikan. Kalau ianya jatuh, maka dia tak perlulah sembelih. Dan juga orang yang nak memburu tadi, dia juga kena niat sama seperti niat sembelihan. Baik, ada panggilan yang lain? Hello? Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Ustaz? Ya. Saya ada kemungkinan, Ustaz, tentang jus Ribena. Okey. Saya selalu beli jus Ribena untuk anak saya. Tapi jus Ribena itu telah saya diberitahu oleh pihak atasan menguruskan atau menghasilkan Ribena ni, mengatakan dia mengandungi alkohol. Jadi bagaimana pihak yang wajib telah memberi tanda halal daripada jus Ribena tu. Jadi saya rasa keluarga saya rasa was-was nak minum ni sekarang. Okey, terima kasih. Tentang penggunaan alkohol, tak kiralah jus apa pun lah. Ya, kita jangan duk sebut apa-apa. Tak kiralah jus apa pun tentang penggunaan alkohol. Kalau dah ada logo halal itu, bermakna dia telah melepasi yang pertama hukum syarak. Dan juga yang kedua, dia telah melepasi standard-standard dan juga piawai halal yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Baik, kena faham tentang penggunaan alkohol dalam minuman. Baik, alkohol ini, ya, arak semestinya beralkohol, tetapi alkohol tidak semestinya arak. Baik, kalau kata ianya memang alkohol arak, direndam buah anggur ataupun rendam buah yang lain, apabila berlakunya proses pemeraman, mesti ada alkohol. Ya, dan juga termasuk juga direndam buah betik, buah anggur ke buah bali, kalau direndam campurkan yeast, gula,
sebagainya, berlakunya proses pemeraman, fermentation proses, dia akan melahirkan alkohol. Baik, yang inilah yang disebut sebagai alkohol arak ni. Sampai tahap ya istada warola, sampai tahap berbuih-buih, maka kalau ianya memang niat nak buat arak, lain yang sama buat arak, maka alkohol tersebut memang haram lah. Ya, baik. Kalau kata dia bukannya alkohol arak, alkohol yang terjadi dengan sendirinya, maka ianya adalah diharuskan. Macam juga alkohol yang duk dalam tapai, duk dalam budu sebagainya, maka ianya diharuskan. Jadi apa jua pun yang telah diberikan sijil halal ataupun logo halal itu, maka dia bukannya mengandungi alkohol. Itu memang telah kita pun buat kajian sebagainya, hantar ke dalam kimia, dia tidak ada alkohol. Jadi apa yang pihak JAKIM telah berikan sijil halal itu, insya-Allah asalkan carilah yang adanya logo halal tersebut. Insya-Allah kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk kita nak menyambung lagi bab kekeliruan halal dan juga haram ni. Jadi kita terus kepada, saya nak bacakan email yang telah dihantarkan kepada saya ni, daripada yang pertama daripada Encik Abdul Syukur Mat Lazim, yang bertanyakan tentang yang pertama bahan pengawet, yang kedua tentang alkohol juga, sama ada yang dalam minuman ataupun dalam minyak wangi. Baik, yang pertama berhubung dengan alkohol dalam yang berhubung dengan bahan pengawet. Bahan-bahan pengawet ni memang pun dalam makanan banyak bahan pengawet, sama ada emulsifier, stabilizer, color, flavor ataupun sebagainya yang ikut yang ada E421 sebagainya. Baik, sebagai seorang pengguna, jangan lihat kepada bahan-bahan pengawet, bahan-bahan yang ada tu. Bahan pengawet memang dia akan asal hukumnya adalah yang harus, ya, ataupun kita sebutkan sebagai yang ada yang syubhat, yang was-was. Maka halal ataupun haram bergantung pada sumber ambilan dia. Kalau dia datang sumber yang halal, bahan tersebut adalah halal. Kalau datang sumber yang haram, maka dia akan jadi haram. Jadi yang banyak pertanyaan juga tentang bahan-bahan yang ikut ni, E471, E299. Baik, ini adalah E-numbers yang memang semua produk yang nak hantar ekspor produk mereka ke negara Eropah, mereka perlu letakkan E ini. E ini adalah short form lah. Kalau kita nak lihat the MSG tu, dia huruf dia punya perkataan ini agak panjang, maka letakkan number sebagainya. Jadi dia ada E100 hinggalah kepada E1999. Banyak bahan penstabil, pengawet sebagainya. Jadi sebagai seorang pengguna, jangan duk hafallah EE tu. Ya, membuang masa aja. Lebih baik hafal yang lain. Yang paling penting, lihat kepada logo halal tu. Jadi nak menentukan halal ataupun haram ini adalah pihak yang berautoriti lah, seperti JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi kalau nak membicarakan bahan-bahan pengawet ni memang cukup banyak. Dalam mi kuning ke, dalam kuih tiaw ke, contohnya yang saya pernah sebut, asid benzoat, asid borik, sebagainya. Jadi kalau nak selamat, nak mengelakkan kekeliruan, carilah yang adanya logo halal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentang alkohol lagi. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan, ada tiga jenis alkohol. Yang pertama, alkohol arak. Alkohol arak ni memang confirm. Ianya adalah diharamkan. Sama juga kalau dia free alkohol, tidak ada alkohol, tapi dia lain yang sama untuk buat arak, hukumnya tetap sama. Ya? Dan juga yang keduanya, alkohol yang terjadi dengan sendirinya. Alkohol, contohnya alkohol dalam tapai, 6% alkohol dalam tapai. Alkohol dalam sos, alkohol dalam kicap, alkohol dalam tempoyak, dalam cencaluk, dalam budu pun ada alkohol. Jadi alkohol ini disebut sebagai alkohol yang terjadi dengan sendirinya. Maka yang ni diharuskan selagi mana tidak memabukkan. Ya? Jadi kalau setakat ini belum ada lagi orang yang mabuk makan tapai. Ada orang yang belum lagi, ada yang mabuk makan budu. Belum lagi. Kalau kata mabuk nak makan budu tu lain. Ya, itu kalau kata yang alkohol yang terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, alkohol industri. Alkohol industri bahan-bahan kimia, sama ada dibuat daripada
bahan-bahan seperti Petronas ke, minyak ke ataupun sebagainya, maka bahan-bahan kimia ini dicampurkan, maka diletakkan dalam minyak wangi. Inilah yang disebut sebagai industrial alkohol industri. Maka kalau alkohol industri ini banyak digunakan dalam kita nak kena injek tu, yang sapu di sini tu, yang bagi kebas tu, itu alkohol juga, maka harus. Masuk juga sebagai hand sanitizer, bahan pencuci tangan, maka hukumnya harus. Masuk juga yang kita nak mencuci mesin sebagainya, juga penggunaan alkohol, yang ni juga harus. Termasuk alkohol dalam minyak wangi, hukumnya diharuskan suci, sebab dia bukannya alkohol arak, maka boleh digunakan. Tapi kalau kata minyak wangi itu diminum, haram jugalah. Haram itu kerana memudaratkan, bukan kerana alkohol tadi. Ya, kalau apa jua yang mendatangkan kemudaratan, maka hukumnya adalah haram juga. Jadi dalam alkohol dalam minyak wangi adalah diharuskan hukumnya. Kalau alkohol dalam minuman tu, kalau kita tes minuman, kalau dia melebihi 1%, maka hukumnya adalah haram. Itu yang telah difatwakan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan, ya, untuk yang alkohol dalam minuman ni, ya. Kalau memang alkohol tu awal-awal lagi alkohol arak, memang hukumnya adalah haramlah, sebab apa jua yang datang daripada arak, ya, walaupun tidak memabukkan, hukumnya tetap haram. Macam juga kata air suam, kita letakkan setitik saja arak. Kalau kita minum air itu mabuk ke tak mabuk? Tak mabuk. Jadi tak semestinya yang tak mabuk itu adalah halal. Ya, ma askaru kasiru faqalilu haram. Apa yang banyaknya mabuk, sikit pun dia akan jadi haram. Mabuk di sini ataupun najis ini haramnya kerana rizun min amal syaitan. Sebab memang pun di akhir-akhir ini, ya, kalau kita lihat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, nanti akan ada segolongan dari umatku yang menganggap khamar arak itu halal dengan menamakan dengan nama-nama lain. Inilah yang paling banyak berlaku. Arak tapi dia telah transformkan dengan nama-nama yang lain. Sebab itulah antaranya nama-nama yang macam kata brand-brand yang lain yang nampak seperti bukan arak, tapi sebenarnya tujuan dia untuk buat arak. Saya pernah bertanya orang yang membuat dia free alkohol, tapi dia buat macam botol macam arak, tulisan macam arak, rasa macam arak, bau macam arak, tapi dia kata bukan arak. Mengapa buat begitu? Dia kata untuk memberikan pilihan kepada orang Islam yang tak boleh nak minum arak, minum yang ni. Itu kita lihat bahawa semua inilah dakyah-dakyah orang bukan Islam semua. Baik, ya. Dan juga email yang seterusnya, iaitu berhubung juga dengan kek yang kata status cream of tartar. Sama. Kalau kata dia buat, diproses dengan arak, memang pun kalau kita belajar nak buat kek ini, nak melembutkan kek itu, ya, dia akan letakkan arak ni. Sebab itulah kita tekan kek itu, dia akan lembut, dia akan keluar cair sikit. Itu memang kebiasaannya akan dicampurkan untuk nak sebagai softener, sebagai pelembut kepada kek itu. Kalau dicampurkan dengan arak, walaupun tak mabuk, hukumnya tetap najis. Hukumnya tetap najis, ya. Kemudian email yang seterusnya iaitu tentang telur penyu ni. Telur penyu ataupun haiwan-haiwan haiwan dua alam ataupun haiwan yang hidup dalam air ni, ya. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan dalam mazhab Syafi'i ni, dia ada yang disebut sebagai haiwan dalam air, juga disebut sebagai haiwan dua alam. Haiwan dalam air ini semua dua haiwan yang ada dalam air, hukumnya adalah diharuskan. Tak kira apa jua pun, memang confirm dia hidup dalam air. Sama ada yang sebagai ikan paus ke, ikan jos ke, ataupun apa jua pun yang hidup dalam air, maka semuanya lah diharuskan hukumnya, selagi mana ianya tidak beracun, tidak mudarat, tidak boleh menyebabkan kita makan itu menyebabkan mati. Yang kes macam juga ikan buntal. Telur ikan buntal saja orang makan mati, maka hukumnya haram ketika itu. Tapi kalau ada orang yang boleh
membuang racunnya, maka makan ikan buntal tersebut adalah diharuskan. Isunya, maka nak lihat juga kalau yang beracun ataupun yang tidak beracun. Dan juga apa juga pun lah. Sebab tu saya pernah sebut, termasuklah ikan duyung sekalipun. Begitu. Ya, kalau kata ikan duyung tu boleh makan. Kalau ada. Kalau ada, boleh makan. Itu terpulanglah nak makan yang atas ke yang bawah ke. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi isunya pernah dibincangkan. Baik. Kemudian dia ada istilah haiwan dua alam ni. Antara ciri-ciri haiwan dua alam ini, dia hidup sama lama. Di dalam air pun dia hidup 4 hari, di atas darat juga dia hidup 4 hari. Kalau ikan belacak ni di atas darat, dia tak lama pun. Macam juga ketam sebagainya. Yang masuk dalam air, ya, yang kemudian dia naik sekejap, dia bermain di pinggiran pantai sebanyak, dia akan masuk balik. Itu bukan istilah haiwan dua alam. Yang haiwan dua alam, dia naik ke darat, lintah jalan lagi. Semalam saya sebutkan bahawa dia pun tengok kiri kanan dulu, nak lintah jalan sebagainya, pergi ke pasar burung pula, naik ke atas bangunan sebagainya, turun pula. Itu dia hidup sama lama. Itu juga yang sebagai haiwan dua alam. Dan juga di antara ciri yang lain, dia memang contohnya buaya. Buaya dia bertelur di darat. Dia masuk dalam air. Kemudian naik ke darat. Menjadi buaya darat. Yang itu lagi haram. Kemudian katak. Dia bertelur di air. Ya, naik ke darat. Sama juga seperti penyu. Penyu bertelur di darat. Dia masuk dalam air. Baik, bagaimana dengan telur penyu? Mengambil kaedah al-aslu fi asya al-ibaha. Asal semua perkara adalah diharuskan. Termasuklah telur. Jadi kita menggunakan kaedah semua jenis telur boleh, ya, boleh dimakan, diharuskan. Semua jenis telur, tak kira telur apa pun. Selagi mana ianya tidak beracun, tidak bertoksik, tidak mendatangkan kemuratan. Ya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, Allah menghalalkan apa jua yang baik-baik atau yibat, dan juga Allah mengharamkan apa jua yang al-khaba'is, yang buruk-buruk, yang keji ini. Jadi kalau kata telur ular yang beracun, telur buaya juga begitu. Kalau dah tak ada telur di rumah, jatuh telur cicak, kalau tidak menjijikkan, boleh. Tapi sebagai manusia yang biasa, dia sebagai menjijikkan. Jadi telur penyu ini tidak menjijikkan, tidak beracun, itu tidak menjadi satu permasalahan, insya-Allah. Ya. Baik, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk kita nak menyambung lagi bab tajuk yang kita bincangkan, iaitu kekeliruan halal dan juga haram. Ingin juga saya nak sentuhkan sumber-sumber ni, termasuklah yang kita duk makan biasa, sama ada hot dog ke, sama ada frankfurter ke, sama ada sosis ke, burger ke, apa juga pun. Cuma ada juga persoalan yang tanyakan kepada saya berhubung dengan sosis ni ataupun nak buat sosis ni. Memang pun nak buat sosis ini, dia perlukan casing ataupun sarung yang nak membentuk panjangnya itu. Casing ini ataupun sarung ini sama ada yang dibuat daripada selulus casing ataupun nature casing, ataupun yang daripada tumbuhan ataupun daripada sumber haiwan. Sebagaimana yang sering kali saya sebutkan, ia bergantung kepada sumber amilan dia. Kalau dia ambil dari sumber tumbuhan, alhamdulillah, tak jadi masalah. Ya, kalau dia datang dari sumber haiwan. Kalau sumber haiwan, biasanya dia ambil daripada usus haiwan. Untuk dibuat, untuk yang nak buat sarung ni tu. Sama ada haiwan yang halal ke haiwan yang haram. Yang haram, confirm haram lah. Kalau yang halal, nak lihat sembelih ke tidak. Isunya sekarang ni, bagaimana secara fizikalnya kita nak kenal sosis ini. Baik, kalau yang dibuat daripada tumbuhan, yang dibuat daripada tumbuhan, dia memang sosis itu dia akan serik lah. Dia akan serik begitu. Dan kalau dia nak jual ke pasar, pada awalnya dia akan proses, dia akan masukkan, dia akan fillingkan dalam sarung ini. Bila nak jual, dia akan buang balik sarung tu. Bermakna bila kita dah beli yang menggunakan yang tumbuhan ini, memang kalau kita kerat, memang dia dah buang plastik tu, ya, ataupun dia dah buang sarungnya itu. Tapi kalau yang dibuat dari usus haiwan, secara fizikalnya dia akan bengkok sedikit. Dia akan bengkok. Sama ada bengkok ke bawah ke, bengkok ke atas ke, wallahualam lah. Dia akan bengkok sebab sifat usus. Ya, sifat usus. Dan juga bila dia nak jual, dia tak akan buang sarungnya ini.
Sebab tu kalau kita lihat yang bengkok sedikit begitu, cuba kita kerat. Kita kerat, maka kita boleh kopik. Boleh buang selaputnya itu. Itu memang biasanya dia buat daripada usus haiwan. Kalau usus haiwan, dia banyaklah persoalannya. Sebab itulah setakat ini, apa yang telah diberikan sedia halal oleh pihak JAKIM ini, hanyalah kepada yang menggunakan daripada tumbuhan saja. Kalau tumbuhan, memanglah sama ada sosis ke hotdog. Untuk yang hotdog kami tak berikan sedia halal. Sebab dulu nama hotdog. Kemudian nama sosis. Kemudian tukar nama kepada frankfurter. Bendanya sama je kan. Kalau dekat kampung, sebagai kepuk leko kot. Ya. Tapi itulah yang telah sebab yang datang dari orang barat semuanya baik. Macam juga orang kata pizza dulu peknga ke lempeng je kan sebagainya. Jadi termasuk juga bukan setakat isi-isi ataupun bukan setakat bahan-bahan itu, casing itu yang kami tekankan, termasuk juga nama. Kalau menggunakan nama hotdog kami tak benarkan. Nama beef bacon tak benarkan sebab bacon beef lah. Sebab ni nak nampakkan seolah-olah seperti slice daging babi sebagainya, dia nak nampakkan walaupun daging lembu kami tak benarkan. Kami tak boleh memberikan sedia halal walaupun ianya lah betul-betul daging lembu. Ataupun sebagai hamburger. Ham itu adalah paha babi, tak boleh. Ataupun bah kutih. Bah itu ditujukan kepada juga daging babi. Kalau kata bak kutih walaupun dia rempah sahaja, nama itu yang menyebabkan kita tak boleh. Sebab itulah nama-nama yang dikaitkan dengan sumber-sumber yang haram, yang najis, kami tak benarkan. Kami tak benarkan. Sebab itulah orang Kelantan nak mohon sedia halal untuk kuih tai itik tak boleh. Sebab nama tai ini tu, dia kena tukarlah nama bulu itik ke kaki itik walaupun dia sedap. Ini soal kata nama sebab kita tak mau nak menjejaskan pemikiran generasi yang ada sekarang dengan nama-nama yang keliru. Sudahlah orang generasi kita yang dah semakin keliru. Kita tak mau nak tambahkan lagi dengan kekeliruan yang cukup banyak ini. Baik, kita ada pemanggil kah? Hello. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Encik Abdul Halim bin Abdullah dari Persiaran Perak Pulau Pinang. Alhamdulillah. Ya, saya nak tanya tentang insulin tentang orang yang ada kencing manis Ustaz. Daripada injection tu buat daripada sumber-sumber babi ya Ustaz. Macam mana orang Islam kita ni haruskah ambil insulin tu? Okay, tu je Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isu tentang perubatan lah. Insulin, vaksin ataupun sebagainya. Dan semua kalau ianya dianggap sebagai produk keluaran farmaceutical, maka semua ubat-ubatan ataupun makanan tambahan yang kosmetik adalah berdaftar dengan Biro Pengawalan Farmaseutika Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bermakna dari sudut keselamatan, dari sudut keberkesanannya telah dikenal pasti. Cuma JAKIM akan menambah isu tentang halal ataupun haramnya. Baik. Tentang insulin ataupun vaksin. Ya, memang tidak dapat dinafikan bahawa isu-isu yang berhubung kait dengan perubatan cukup kritikal. Walaupun dia kata bukan diambil daripada sumber babi, tapi ada juga yang diambil daripada sumber haiwan lain yang lain seperti bawang, lembu, tapi nak lihat juga lembu itu sembelih ke tidak. Kalaulah kes-kes yang sebegini, sebab itulah kalaulah ianya datang dari sumber haiwan, sumber babi sekalipun, kalau dah memang tidak ada pilihan yang lain, seorang doktor yang pakar yang mengatakan bahawa ini sahaja ubat yang ada, tidak ada ubat yang lain, maka ketika itu dia terjatuh dalam golongan yang kata sebagai ad-darurat. Ad-darurat tubih mahzurat. Perkara-perkara yang darurat ni boleh diharuskan. Famitura ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Maka dalam keadaan yang darurat, yang terpaksa, maka ia diharuskan. Tapi apakah yang nak dianggap sebagai yang darurat ni? Kalaulah ia disahkan oleh seorang doktor pakar yang muslim ini, ya, dan sebagai seorang doktor yang kata bertanggungjawab, sama ada Islam ataupun bukan Islam, seorang doktor, dia seharusnya memberitahu kepada dia punya pelanggan dia punya pesakit dia bahan-bahan ubat ini. Nah, itu pilihanlah pula kepada pengguna. Tapi kita kena beritahulah yang alternatif yang lain, ya. Baik, ada pemanggil yang lain? Hello. Hello. Hello, ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ni saya ada soalan nak tanya dengan Ustaz ya. Okey. Kemuskilan berkenaan dengan hotel dengan restoran ya. Hotel dengan restoran ni, contoh dia telah pun dapat sijil tarah halal daripada JAKIM. Okey. Tapi yang kemuskilan saya tu, pekerja-pekerja dia, tukang masak dia, bukan orang Islam. Okey. Pekerja-pekerja waiter dia tu bukan orang Islam. Okey. Jadi, tapi kita tahu tempat tu ada dapat sijil tarah halal itu, dah tahu. Kita ada logo-logo, kita nampak. Tapi pekerja dia tu bukan orang Islam. Ada Bangla ke apa tu. Jadi macam mana tu, Ustaz? Itu saya nak tanya, itu saja ya. Terima kasih. Untuk nak mendapatkan sijil halal dengan pihak JAKIM ataupun pihak Jabatan Agama Islam Perdana Negeri, kita mensyaratkan, mesti ada ni, mensyaratkan kalau hotel ataupun restoran mestilah sekurang-kurangnya 2 orang tukang masak Islam, warga negara Malaysia. Sekurang-kurangnya mesti adalah. Kalau dia tidak ada, maka kami tak boleh berikan sijil halal. Walaupun bahan-bahan yang lain semuanya halal. Maka kalau dah dapat sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, pihak Jain ini, maka sebenarnya dia ada sekurang-kurangnya 2 orang pekerja Muslim, warga negara Malaysia. Yang lain yang ada itu, kalau yang bukan Islam, itu tak menjadi masalah. Faktor halal ataupun haram sesuatu masakan yang dibuat tidak bergantung kepada orang yang membuatnya. Kalaulah yang semua bahan yang digunakan, peralatan yang digunakan adalah halal, walaupun orang bukan Islam yang masak, dia masih lagi halal. Ya? Tapi kalaulah ianya sebagai seorang Islam yang nak menjaga kewarakan kita, ketakwaan kita, seharusnya juga kita tak digalakkan masuk yang memang semuanya orang bukan Islam. Inilah yang pernah berlaku, yang banyak kita temui, yang mana bahawa orang Islam ini dia akan masuk kerana yang pertama sedap dulu. Dia dah tak kira dah duk yang kata orang bukan Islam, yang owner pun orang bukan Islam. Tidak ada langsung pekerja Muslim. Dia kata sedap dulu. Halal duduk nombor 44. Tak jadi tu tuan-tuan juga puan-puan sekalian. Lepas ni nak kena ubahlah. Baik, jadi ianya bergantung kepada bahan-bahan dan juga syarat-syarat je. Mestilah sekurang-kurangnya tadi 2 orang pekerja Muslim tempatan. Ya? Baik, ada panggilan yang lain? Hello. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz, saya nak dapatkan ulasan lanjut tentang gliserin. Gliserin, okey. Okey, itu je Ustaz. Baik, terima kasih. Sama. Baik. Gliserin juga termasuk yang kita sebut sebagai yang critical ingredient. Bahan-bahan yang kritikal yang kita rasakan bahawa dia boleh jadi halal, dia boleh jadi haram. Bukan setakat gliserin, lemak dan juga minyak juga dianggap sebagai yang high risk, yang bersuhu tinggi ataupun yang kritikal lah. Termasuk juga yang disebut sebagai emulsifier. Termasuklah yang disebut sebagai gliserin ini. Maka kalau ia datang dari sumber haiwan, ya, maka samalah dia akan menjadi banyak persoalannya. Kalau haiwan yang halal, halal lah. Kalau haiwan yang haram, haram lah. Saya tak boleh nak sebutkan semua gliserin adalah haram. Tak boleh. Kalau dia mengambil sumber yang halal, maka halal lah. Jadi kaedah yang terbaik yang seharusnya kita faham adalah kita hendaklah mencari produk-produk yang ada, yang jelas logo halal ni. Yang saya duk sebut yang ni lah. Ya. Jadi apa jua sumber yang digunakan pun, gliserin ke, lemak minyak ke, lihat kepada sumber ambilan. Kalau ianya lah sumber yang halal, maka halal lah insya-Allah. Ya. Baik, kita berehat lagi dan juga kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk yang sesi yang akhir bagi berkemungkinan begitu untuk kita nak membicarakan konsep halalan thayyibah. Jadi kita dah banyak menceritakan bab halal ini. Jadi saya juga nak sentuhkan sikit bab at-thayyibat, perkara yang baik-baik, yang bersih, yang suci, yang hygienik, food safety ataupun sebagainya. Saya nak relatekan dengan apa yang pernah ditanyakan tadi tentang restoran contohnya. Kalau kata restoran memang jelas orang bukan Islam yang masak tapi sedap. Sebab satu kes yang pernah saya pergi membuat operasi, bila saya duk buat tengah-tengah operasi memang confirm restoran itu nama pun memang tak ada langsung ciri-ciri yang Islamnya. Ya, tapi ada juga punya tokong di situ. Ramai juga orang Islam yang makan di situ.
Saya tengah buat operasi tu, adalah orang datang jumpa saya. Yang tengah minum, orang Islam datang. Tuan, ini buat apa tuan? Saya kata saya tengah membuat pemeriksaan saya daripada pihak JAKIM. Kerana restoran ini memang jelas orang bukan Islam. Sebab ada aduan. Oh, ya ke begitu ke? Saya dah lama dah makan di sini ni. Kalau begitu tak apalah, saya nak habiskan makanan yang saya tinggalkan sikit lagi ni. Nak habiskan juga. Itu Yusuf kata keprihatinan kita sebagai seorang Muslim. Ya, jadi kes-kes beginilah seharusnya kita kena ambil tahu, termasuk juga bab kebersihan. Kalau restoran yang beroperasi 24 jam ini memang pun, ya, kalau bab kotornya, masya-Allah. Pengalaman saya yang buat operasi bersama Kementerian Kesihatan Malaysia contohnya, kalau yang nak buat roti canai dough ni, dia akan buat kebiasaannya awal pagi, 4 pagi dia akan buat. Ketika itulah kami akan buat operasi. Bila masuk belakang, kalau pergi depan memang nampak cantik. Cuba masuk belakang. Masuk belakang itulah dia akan uli doughnya ini. Lepas uli dengan tangan, ada kes yang juga yang kata dah lepas letih dengan tangan, letak bawah kaki, pijak sebagainya. Siap poco-poco lagi atas tu, sebagainya. Dia kata saya basuh kaki tersebut. Isunya konsep halalan taibah. Itu yang belum lagi dia akan selup dengan tangan, dia akan pusing dia punya dough tu. Bila angkat je ada dua perbezaan. Yang pertama, lengan ini akan besar sebelah lah sebab duduk hari-hari duduk pusing. Yang keduanya, bulu romanya lebat sebelah. Yang ni lebat, yang ni dah memang tak ada lah. Jadi itulah isunya berhubung kali dengan at-tayyibat, perkara-perkara yang kata yang baik-baik ni. Sebab itulah kena jaga an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu nak kena jaga juga. Okey, kita ada panggilan lagi ke? Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, saya nak tanya Ustaz, minta penjelasan Ustaz. Okey, apa dia? Mengenai ini apa penapis air. Okey. Mengapa siapa yang dia mesti ada halal? Okey, baik. Yang tak halal lah. Sebab nak tahu lah apakah kandungan di dalam penapis air itu yang menyebabkan dia halal ataupun tak halal. Okey. Itu baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan filter ataupun penapis air ni. Selain daripada logo halal ini sebagai marketing tools, alat pemasaran, sebagai bisnes, ada juga isu-isu elemen-elemen yang syubhah yang boleh dengan adanya logo halal boleh menghuraikan pengguna. Baik, sebabnya di dalam filter ni, di dalam penapis air, dia ada satu karbon. Aktiviti karbon. Karbon inilah yang kata untuk menapis air, untuk yang kata untuk menambahkan kalsium sebagainya. Ada karbon ini yang menggunakan tulang, ya. Kalau tulang ni tulang daripada haiwan apa pula? Itulah yang persoalannya. Kalau karbon itu yang kebiasaannya yang kami berikan sejalan, karbon ini dia menggunakan daripada coconut shell ataupun tempurung kelapa ataupun arang, itu tak jadi masalah. Jadi dengan adanya logo halal ini akan memberikan pilihan kepada pengguna, memberikan keyakinan kepada pengguna untuk mencari penapis yang benar-benar halal, dan juga sebagai orang yang nak menjual filter itu nak memberikan keyakinan lah. Sebab bila dah adanya logo halal akan menambahkan lagi, increase dia punya penjualan tersebut, ya. Baik, ada apa panggil yang lain? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Sharifah Masyita dari Kampung Pandan. Okey. Silakan, saya nak tanya soalan pada Ustaz. Ya. Ni yang seperti sekarang ada makanan-makanan Arab seperti cuka kurma. Okey. Jus delima. Okey. Dan juga makanan-makanan Arab lah. Contoh biskut, ya. Okey. Yang daripada negara Syria begitulah, Ustaz. Yang tidak ada tanda halal. Okey. Walaupun daripada negara dia sendirilah ataupun daripada negara kita. Okey. Jadi macam mana tu Ustaz? Saya nak penjelasan daripada Ustaz. Baik. Terima kasih. Sama ada datang daripada negara Arab ke, datang daripada orang bukan Arab ke, apa juga pun, kita perlu lihat siapa yang membuatnya. Macam juga di Malaysia, yang mendapat sedia halal dengan pihak JAKIM ni, hampir kepada 80% orang bukan Islam. Bukan kerana orang bukan Islam itu kerana bahan-bahan yang digunakan. Kalau ianya datang daripada sebuah negara Arab sekalipun, Syria ataupun sebagainya, kalau bahan-bahan yang digunakan
bersumberkan sumber yang syubhah, yang was-was ataupun yang tidak diketahui ataupun yang kata yang bersumberkan daripada sumber-sumber yang haram sekalipun, maka tetap hukumnya haram. Ya, sebab memang dah dijelaskan begitu walaupun datang daripada negara Arab. Jadi jangan bergantung pada orang yang menjualnya, bergantung pada bahan-bahan yang ada itu, ya. Jadi apa jua nama pun, sebab itulah juga kadang-kadang nama ini memainkan peranan dia. Sebab itulah kami tidak membenarkan nama-nama seperti yang nama-nama yang menggunakan nama Asma Husna, seperti produk Ar-Rahman contohnya, Ar-Rahim ataupun Al-Ghafur pada produk. Itu memang tidak dibenarkan dan juga telah diputuskan oleh panel kajian syariah JAKIM. Nama-nama yang Asma Husna adanya alif lam ma'rifah ini tidak dibenarkan. Sebab dia seolah mempersendakan juga begitu. Termasuk juga adanya ayat-ayat suci Al-Quran untuk tujuan iklan, untuk melariskan produk juga tidak dibenarkan. Sama juga seperti yang kata cuka kurma. Cuka kurma ni ataupun apapun cuka-cuka yang lain, lihat kepada proses dia. Kalau proses dia diasingkan dengan proses yang buat arak bukan untuk tujuan arak, itu tidak menjadi permasalahan. Sebab cuka ni daripada adanya air yang direndam, dia akan menjadi arak kemudian menjadi cuka. Kalau strict kepada cuka, itu tak menjadi permasalahan. Jadi apa yang diperlukan di sini, apa yang kita makan adalah menjadi impak kepada tingkah laku manusia. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh yang membesar sumber yang haram, maka nerakalah yang paling layak bagi kita. Na'udzubillah. Dan juga doa-doa kita pun tidak dimakbulkan, tuan-tuan dan juga kaum muslim. Jadi berhati-hatilah kita. Jadi carilah maklumat-maklumat yang boleh membantu kita ke arah nak mencapai mardatillah ini. Jadi untuk itu kita akan sudahkan dengan program kita ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qalban maus wa rahmatin 'inda man. Allahumma hawwin 'alaina fi sankaratil maut wa najati minan nar wal 'afwi inda hisab. Allahumma zukna rizqan wasi'a wa zukna rizqan halalan tayyiba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah segala kita bersiaran ini, kalau sebarang kesalahan yang saya lontarkan, saya mohon ampun dan juga mohon maaf. Dan juga dalam tempoh 3 hari ini memang banyak persoalan-persoalan yang saya rasa saya tak sempat untuk menjawabnya. Sebarang persoalan bolehlah emailkan, bolehlah melayari web kami atau bolehlah menghubungi pihak JAKIM. InsyaAllah kita akan sentiasa membantu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, limpahkan salam kesejahteraan